dalam agama kita ada 3 situasi yang mana kata ulama. Pertama, ada ibadah memang syariat dia memang kena tunjuk. Mau tak mau memang kena tunjuk pun. Kau nak riak tak riak kan memang tu kena tunjuk. Satu. Yang kedua, ada ibadah sangat dituntut untuk tak ditunjuk. Ada. Dan yang ketiga, ada ibadah ada waktunya elok ditunjukkan, ada waktunya elok disembunyikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid Taman Sutera Kajang. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar yang saya sendiri sebenarnya segan dengan beliau ni pasal banyak kali pelawar datang, tapi itulah saya sebenarnya mula berkenalan dengan Ustaz Bakhtiar ni, saya tak kenal orang dia, saya kenal suara dia dulu. Berkumandang di corong radio. Saya kata suara siapa lah sedap sangat ni. Sebab alunan dia tu, maknanya kalau anak tu nak jadi soleh tu bagi dia dengar suara Ustaz Bakhtiar lah, insya-Allah boleh buat bincang. Insya-Allah boleh buat bincang. Anak dia lah, bukan mak dia, anak dia. Jadi saya ingat memang sesuai lah dia jadi motivator, sesuai sangat lah. Macam saya Terminator lain tuan-tuan. Jadi jadi malam ni insya-Allah betul saya dapat sampai ke masjid yang berkat kesungguhan tuan-tuan semua Al-Fadhil Ustaz, akhirnya masjid ni menjadi realiti lah. Apa tu sumbangan dan juga apa ni daripada kerjasama lah semua pihak. Dia masjid ada barakah ni dia lain. Kita masuk tu dia ada rasa. Saya hari tu kita baru selesai program kita pergi ke masjid-masjid tertua di Malaysia. Di Malaysia ni kurang lebih dia ada 18 masjid-masjid yang tertua. 300 tahun, 200 tahun umur masjid, bukan umur pengerusi dia, umur masjid. Memang ratus-ratus tahun masjid tu punya umur. Jadi masjid-masjid lama ni dia bukanlah ada maknanya kipas. Orang dulu mana kipas aircon big fan HVLS ni, high volume low speed ni mana ada, tak ada. Jadi
Tapi tuan-tuan, kata barakah orang dulu-dulu kan, sejuk. Masjid tu dia ada sejuknya. Maknanya yalah, tiang-tiang tu dibina dengan orang tua-tua dulu berkebun, sawah, dengan duit-duit itulah dia bina rumah Allah ni, dan menjadi kebanggaan anak-anak cucu lah. Mungkin orang tangan berkat ni dia lain, saya tak sebut ni lah. Maknanya ada masjid-masjid yang dibina atas dasar maknanya al-fulus ni lain, maknanya nak mengkayakan kroni ke apa ni kan. Masjid tu tak tahulah, asyik bocor manjang, bocor apa, bocor pas baru setahun dua bocor dah, banyak tangan agak, dan dia bukan daripada hati lah. Jadi saya ucap tahniah lah masjid ni, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan nak pi, ada satu lagi masjid lama juga, dia sejuk. Tapi mungkin jauh sikit lah kot, tuan-tuan boleh buat rombongan. Masjid tu dekat Berincang. Sejuk betul masjid tu, walaupun Zohor sejuk. Cameron Highland. Oh, di belakang dia tak ada kubur, belakang dia pokok strawberry. Saya ingat Masjid Sutera ni pun tak lama akan ada lah strawberry. Tak faham, tak apalah tuan-tuan. Dia tak payah pakai aircon situ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni insya-Allah seperti tajuk yang disebutkan tadi, maknanya saya pun bukan apa, bahasa sembang-sembang saja. Ramai orang alim-alim ni saya segan sangat bagi tajuk ni pun, jadi sembang-sembang je lah, memang anak beranak je kita ni ya. Muslimin muslimat sekalian, tajuknya adalah berkaitan tentang semua benda nak tunjuk. Itu dia ada tanda soal kat ujung tu. Semua benda nak tunjuk. Okey. Sekarang ini mau tak mau kita kena akui, kita berada pada zaman yang disebut sebagai poligam. Dia jangan ada kat belakang, tu cerita lain, tu bab lain, tu dia bab agama lah, boleh bincang tu. Poligam. Apa makna poligam? Politik gambar. Apa makna politik gambar? Orang menilai kita melalui gambar dan video, ataupun jenis kadang without caption, tanpa cakap apa-apa, tapi orang menilai gambar. Sampai orang boleh cakap baiknya dia, bagusnya dia, pemurahnya dia. Syarikat kecil tapi sumbang ke masjid sampai 5,000. Mock cek besar-besar. Orang Melaka kata besar-besar dia punya cek tu kan. Jadi orang menilai berdasarkan, lepas tu pagi raya cium tangan mak, caption mohon restu, dari jauh ku pohon maaf. Tangan mak cium tangan syurga sambil tengok kamera. Jadi orang okey, nanti yang puak-puak upload gambar tolong, bantuan, sumbangan, yang banjir, bawah jambatan, tengah hutan, ceruk-ceruk, belakang lorong, yang post gambar-gambar itu tak apalah, itu hadiah. Yang menengok ni, apa mulut cakap, itu pun nak tunjuk. Kadang kalau bukan dari sudut sumbangan sedekah pun, suami isteri pun ada kadang tu. Kami suami-suami ni kami layan je lah. Kadang isteri ni dia ada cara tersendiri. Isteri dia pegang kamera, suami tangan dekat gear, isteri pun letak tangan atas suami dia, letak lagu dengarkanlah di sepanjang doakan kami ya Allah. Yang menengok ni menyampah lah. Macam kau seorang je pasangan bahagia dalam dunia. Kita orang bahagia tak payah tunjuk pun. Kejap, yang tunjuk-tunjuk tu sebenarnya nak kira macam mana tu? Tu kira riak ke, sum'ah ke, sombong ke, angkat bakul ke apa tu? Jadi itu maksud saya malam ni. Semua benda nak tunjuk. Sekarang kan zaman media sosial. Media sosial, bagi sumbangan pun nak tunjuk ke orang, tolong orang pun tunjuk ke orang, bantuan banjir dekat Hulu Langat pun semua ambil gambar tunjuk ke, semua nak tunjuk. Jadi tunjuk tak tunjuk ni aperture. Dari sudut timbang tara agama kita ni, agama kita memandang tunjuk menunjuk ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak bimbang ke? Tiap-tiap kali kalau kita nak post, kan riak pula. Tak jadi ya, tak jadi nak up. Kan orang kata riak pula. Macam tuan-tuan kan tak payah cerita orang lain. Tuan-tuan duduk ramai mana kan ada yang ambil gambar ni, ada. Sedang mengikuti kuliah ustaz. Semoga kita semua ke syurga. Kau nak bagi tahu kau pergi ceramah ustaz.
Yang kita orang ni duduk kedai tom yam. Macam dia seorang pergi dengar ceramah, kita orang pergi tak pernah ambil gambar pun. Kita dengan Allah Ta'ala dalam hati sudah habis yang datang ni semua tak ikhlas ke apa? Relax dulu bang, tenang bang, relax. What's up guys? Relax, tenang. Jadi bila saya tengok keadaan ni makin lama makin bercelaru pula, bila saya tengok sampai satu tahap tu, saya nak bang, saya nak ambil gambar sikit boleh? Jangan, kau riak nanti. Sampai orang jadi takut. Mari kita lihat apa pandangan Islam terhadap isu yang kalau ikutkan isu ni remeh je, tapi apabila dia dibawa oleh orang-orang yang tak faham agama, boleh jadi besar isu ni, besar jadinya. Mari gini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama ada kita dalam hidup ni buat apa amalan sekalipun, tunjuk ataupun tidak, dia punya tata caranya. Kalau dalam Islam, dari sudut kita buat benda baik, bagi sumbangan, sedekah. Kalau masa musim PKP dulu ni, banyak macam-macam jenama sumbangan yang berbentuk sumbangan ni, punya jenama macam-macam. Ada namanya food bank, bakul makanan, dompet peduli umat, kotak rezeki, kerobok rezeki, infak dapur ummah, skuad amanita, dapur it'am, santunan du'afa. Semua tu membawa tujuan satu, nak tolong orang yang dalam masalah PKP, duit sangkut apa macam-macam kan. Tapi semua tu kan ambil gambar semua tu. Mari kita lihat ayat paling mudah. Saya ingat ramai ustaz-ustaz pun dah sebut dah benda ni, tapi kita mengingatkan kembali ayat Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fan'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum ila akhir hayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, kalau sekiranya kamu bagi sedekah itu secara terang-terangan, semua orang nampak, masuk Facebook, YouTube, buletin utama, TV Al-Hijrah semua. Quran tak cakap lagi, saya bagi contoh lah. Maka itu bagus. Allah kata bagus. Yang korang cakap meriak, menunjuk korang semua suka hati ya. Kadang dalam banyak yang disebut tu bukannya betul. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Akan tapi kalau engkau bagi sumbangan secara diam-diam, QR code, transfer account, selit sendal-sendal ke belakang, panggil masuk bilik tu imam, itu lebih baik. Sadaqallahul azim. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, kata beliau, maksud ayat ini adalah bagi sumbangan secara terang-terangan itu bagus. Bagusnya di mana? Memberikan galakan, memancing hati-hati orang lain untuk turut sama buat apa yang sahabat kita tu buat. Ya, kalau tak kerana diiklankan pada orang, ditunjuk pada orang pun tak tahu. Lah, syarikat kecil baru daftar SSM pagi tadi, malam ni bagi sumbangan banjir 10,000. Dahsyat dia orang ni. Kita company bukannya sendian berat, group of companies, syarikat besar ni, bercawangan-cawangan, takkan 1,000. Malu kat orang. Puak-puak tu enterprise. Kita group of company, takkan 1,000. Malu, jujur, bagi lebih lagi. Bagusnya ada bagi sumbangan terang-terang, dia bagi semangat untuk saling bersaing. Itu je. Bina masjid ni tuan-tuan, Allah, bina masjid ni cerita bukan senang. Bina masjid yang lagi satu tu senang lah, sah ada saksi dia selesai. Tapi tu pun tak susah juga kalau nombor 2, nombor 3 kan. Tapi bina masjid ni cerita bukan senang tuan-tuan. Mulut orang cakap orang Allah macam-macam, ya Allah. Tapi Allah ajar kita, kata Dr. Yusuf Qardawi, kalau engkau bagi terang-terangan itu bagus, tapi kalau bagi secara sembunyi-sembunyi lagi bagus. Lagi bagus sebab dapat memelihara hati. Sebab hati kita ni tak nafi, dia mudah nak berbolak-balik. Sebab itu kata Ummu Salamah radhiyallahu anha,
Siapa Ummu Salamah? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebanyakan ahli sirah kata Ummu Salamah ni dia ada 3 kelebihan. Cantik, cerdik, cekal. Tak semua perempuan yang cantik tu cerdik, dan tak semua perempuan yang cerdik tu cekal. Tu lain tahun lah. Kuliah muslimat pula nanti ya. Ustaz Bahtiar kata nak dapat maghrib pun payah, muslimat dia nak ijaz. Harap boleh bincang insya-Allah. Kan? Ummu Salamah kata apa? Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 doa paling favorite. Sibuk apa kelam kabut mana-mana pun, 2 doa ini tak pernah Nabi tinggal. Dan 2 doa ini besar maknanya bagi kita. Apa 2 doa tersebut? Tuan-tuan pun biasa amal dah, cuma malam ni baru tahu kata favorite. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan, sambung, wa qina azabannar. Tu doa dia panggil doa sarwa jagat, doa makan kiri kanan. Dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak. Tu kalau pergi umrah tawaf kan, kepusingan akhir dengan tawaf, ramai-ramai Rabbana atina. Tu ramai semangat. Kita tu saya ingat bukan Nabi je suka, kita pun suka Rabbana atina tu. Nak untuk imam baca panjang. Panjanglah doanya, kita daripada tinggi sampai siku atas ni. Amin. Panjang sangat doa macam-macam, Rohingya lah, Palestin lah, Afghanistan, jauh sangat ah. Sekali kalau Rabbana atina, semua tegak balik. Tahu dah, ini petanda doa tu di pusingan akhir. Doa tu dah nak penamat. Lepas tu saya cadang, saya sekali tu imam ni buat kianat sikit. Habis Rabbana atina tu sambung doa lain pula. Mau padam muka. Sikit-sekala lah boleh je. Satu. Yang kedua, maknanya tuan-tuan doa apa pun Rabbana atina tu jangan lupa. Itu Nabi suka tu. Sayang Nabi kan? Ikut. Yang kedua, doa Nabi jarang tinggal. Nabi sentiasa baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau sambung lagi, wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkan hati aku, hati kami atas jalan agamamu. Tadi ikhlas nak bagi sumbangan. Tapi sebab ramai sangat terbaik. Nak jumpa baik itu lagi 2 meter. Padu, Ustaz padu. Mantap Pak Abu. Daripada ikhlas tadi, ya muqallibal qulub. Ya macam kami ni lah, lagi-lagi Ustaz Bahtiar lah kan, duduk berceramah dengan orang, banyak duduk cakap dengan orang, handsome pula. Dia kena jaga niat tu. Dia kena niat. Macam saya tak apa, siapa nak kan. Niat tu dia kena jaga. Nak pula orang puji, orang jack tu, Ustaz. Bahaya. Benda tu tak boleh buat bincang. Yang lain boleh, yang tu tak boleh. Bahaya. Dia hati. Sebab tu kadang isu kita nak buat baik ni pun kena hati-hati. Setan ni dia tunggu masa. Dia bukan nak kacau sangat puak-puak yang merapu, semua pening mabuk masuk air semua tu dia tak kacau. Buat apa? Geng dia. Silap tu admin tu. Yang dia nak kacau ni puak-puak berserban, berkopiah, berjanggut ni, janggut sampai ke pusat ni ada ni. Ini dia nak kacau ni. Dia nak kacau ni baru sedap. Jadi hati-hatilah. Yang cakap sama, yang mendengar pun sama. Saya kadang tuan-tuan ni sajalah cerita. Macam hari tu ni adalah isu tak apa sedap sikit. Pendakwah dikaitkan dengan perempuan, pendakwah dikaitkan dengan skandal, macam-macam lah dakwaan. Kita serah mahkamah lah. Tapi terpalit juga kita ni pun. Kita tuan-tuan dah lah penceramah, ustaz-ustaz muda pula tu. Kadang tak payah cakap orang lain lah. Kadang kita pun taklah kalau ceramah dengan ibu-ibu, acik-acik tak apa lagi. Current tu ada, voltanya rendah. Tak payahlah poyo sangat. Saya mengaku je lah. Habis yang datang pun Allah gigi jarang-jarang, kadang sengih pun gusi ya. Dia tak ada rasa sangat. Suka dengan ustaz. Allah. Tak apalah kita pun itu je lah, setakat itu je lah. Tapi kalau ceramah dengan kolej jururawat, Allah,
Jenis dengar ceramah kita duduk macam ni. Gaya tengok macam nak buat suami tu payung. Jadi tuan-tuan tak payahlah sembang. Apalah ustaz dengan perempuan pun kalau kau tak kenal kau boleh cakap lah. Kau main duduk sini tengok. Tak boleh. Benda tak boleh bincang lah. Benda tu tak boleh bincang, tak boleh. Itu kena iman masing-masing. Ingat, sebab itu kita buat apa kebaikan pun dia kena timbang tara tu hati balik. Tak payah duk sibuk ke hati orang. Sebab itu dalam masyarakat kita wujud ada golongan yang jenis mempertikaikan keikhlasan orang. Pernah jumpa kot puak-puak macam tu, mempertikaikan keikhlasan orang lain. Tu ada. Jadi saya yang kerdil ini, ilmu yang setahun jagung ni, mohon izinlah nak menegur sikit. Janganlah ada perangai macam tu. Ikhlas ni benda masing-masing dalam hati. Tak boleh kita nak petikai orang. Dia buat baik, itu je. Tak payahlah kita kata rajin sangat promote masjid dalam TV lah apa. Masyuk. Kau dah kenapa? Ini mesti pesan lah, ustaz mesti pesannya. Ustaz ni baik lah macam ini, semua ada makna. Kenapa macam tu lah? Saya tak faham lah. Orang buat baik salah, buat jahat lagi salah. Orang tu dah buat baik. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Ni Sayyidina Umar tak, bukan Haji Umar. Ni Sayyidina Umar. Nak beritahu kata bukan calon-calon orang lah. Sayyidina Umar kata, aku kalau tengok orang tu buat benda baik, baiklah bagiku, walaupun hati dia berniat jahat. Saya kata apa tadi? Sayyidina Umar kan? Dia kata apa? Aku kalau tengok satu orang buat benda baik pada aku, baik lah, walaupun jauh di sudut hati dia berniat sebaliknya. Jangan hukum hati orang. Dan aku kalau nampak ada orang buat jahat, tetap jahat di mataku walaupun hati dia berniat baik sekalipun. Tak boleh. Lepas tu jangan menilai hati orang, tak boleh. Saya kadang tu, kita bukan apa, kita sama-sama ni kita ada bisnes apa, kita review produk, pergi restoran kawan-kawan kita makan sedap, dia pun share review sikit masuk dalam Facebook apa, kita pun tuan-tuan mari sini makan ini sedap, kambing dia lembut, dia punya nasi ni sedap, terbaik. Ada komen bawah tu, ustaz promote tu masyuk tu. Dia ada. Korang ni dah kenapa? Dia nak menilai hati orang ikhlas tak ikhlas ni. Tak faham betul lah. Saya sambut macam baru ni hari ibu apa kan. Tak ada apa hari ibu ni. Hari-hari kita sayang ibu kita. Ibu kepada anak-anak kita sayang. Sekali-sekala up gambar mak kita, isteri kita. Ada yang komen. Tak payahlah nak menunjukkan kebahagiaan. Tak payahlah nak menunjuk kebahagiaan. Susah. Kan manusia kan dia persepsi ni tak berkesudahan. Maka sebab itulah jangan duk menilai hati orang sudah. Lagi-lagi pula tak kiralah PRU ke PRN nanti, tuan-tuan tengoklah nanti. Orang tertentu ke tak kiralah calon ke apa, dia bagi sumbang, akan ada mulut-mulut macam tu. Apa? Kalau tak kerana tak turun pun tolong orang, peluk bapa orang. Ini semua peluk ada makna. Tuan-tuan, dalam tak sedar mulut kita laju. Tak kira lah yang berhormat ke calon mana-mana, dia bagi sumbangan, kita pula di belakang, itu sumbangan semua ada makna. Bahaya tuan-tuan. Tak baik cakap macam tu. Yang cakap tak baik ni bukan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan pada kita satu pedoman yang sangat bagi saya makan dalam. Satu ketika Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia. Usamah bin Zaid ini tuan-tuan pernah melakukan satu tindakan yang mana tindakan itu sangat bagi kita satu kesedaran lah tuan-tuan. Saya ringkas cerita dia, ringkas panjang lah ringkasnya. Usamah bin Zaid ini satu ketika dalam satu operasi, bila dia berhadapan dengan musuh,
Yang mana musuh itu pada waktu itu agaknya mungkin dalam ketakutan, terkejut. Musuh nampak sahabat Nabi Usamah, orang Islam lah. Tiba-tiba dia terus menyebutkan la ilaha illallah. Padahal kawan tu bukan Islam. Tapi dia kata apa? La ilaha illallah. Non-Muslim. Tapi dia kata la ilaha illallah. Usamah bin Zaid pada waktu itu tindakannya adalah dia terus bunuh orang tu. Tindakan sahabat Nabi Usamah bin Zaid, dia bunuh kawan yang kata la ilaha illallah bukan Islam itu, sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi tanya pada dia, kan dia sebut la ilaha illallah, bunuh dia buat apa? Apa jawab Usamah pada waktu itu? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silahi. Ya Rasulullah, dia sebut la ilaha illallah tu bukannya daripada hati dia takut ke pedang. Dia takut kan kena bunuh. Dia kan kalau orang Islam mana boleh bunuh. Jadi dia sebut la ilaha illallah supaya tak dibunuh. Mana boleh, bagi ya. Itu yang bunuh juga Oh, Nabi tegur. Tuan-tuan tahu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Adakah engkau dah belah hati dia dan selidik selongkar hati dia dan tengok, oh, sebut la ilaha illallah tu memang kerana Allah ke kerana pedang? Kau dah tengok? Kau belah dada dia, kau tengok? Bukanlah Nabi suruh belah dada tu betul-betul. Maknanya, mana kau tahu hati dia menyebut la ilaha illallah tu kerana takutkan pedang. Entah-entah memang betul dia nak masuk Islam, ataupun kalimah tauhid tu memang betul dari hati dia. Ataupun dalam riwayat yang lain Nabi kata, inni lam aumar an unaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, aku ini tak diutuskan untuk membelah dada manusia, merobek perut manusia, untuk nak melihat apa dalam hati. Artinya apa? Jangan sibuklah hati orang. Boleh tak jangan sibuk hati orang? Dia buat baik, dia bagi sumbangan, dia tolong kita, terima kasih, sudahlah. Ni baik. Apa? Engkau 1 sen pun tak tolong. Masjid ni, ada tak duit kita dalam masjid ni? Jadi tak payahlah nak bunyi sangat. Tolong pun tak. Masa orang viralkan sumbangan, tolong viral pun tak. Kedekut sangat, pakai wifi mamak. Bukannya kredit sendiri. Pun tak nak tolong ke? Engkau nak tolong banner tak boleh. Engkau nak tolong cakap tak boleh. Tolong viral benda baik tak boleh ke? Lepas tu nak bercakap tentang pertikai hati orang. Oh, panas. Siapa tak panas tuan-tuan? Mempertikai hati orang. Itu bukan larangan seorang penceramah ke jabatan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita. Orang tu buat baik, cukup, khalas, dah, dia buat baik, okey. Nilai hati dia. Itu cerita lain. Balik kampung, nampak menantu tu baik dengan mak, salam cium tangan, kadang peluk-peluk mak. Maklumlah, nak pecah geran. Payah betul, susah tu. Kesayangan mak bahaya. Inna ba'da zanni ismun, sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Tak baik Kalau setakat sangka main-main tu tak apa lagi. Ustaz tu baju mesti sponsor. Tak apa lagi, saya pun tak heran. Tapi ini jenis hak yang mempertikai benda yang kita memang dari hati kita, tiba dia kata kita tak ikhlas, kita dia geram juga rasa. Dah, oleh kerana itu kita pun faham bahawa dalam hidup ini buat baik itu memang kita nak kena buat, tapi kita bila melihat kebaikan daripada orang lain tak payah nak petikai sangat. Apa kata para alim ulama? Jadi saya ingat malam ni senang, ini pencerahan untuk kita semua faham bersama. Kata para alim ulama, antaranya Imam Al-Aiz Abdi Salam, kata beliau, dalam apa kebaikan yang kita buat,
kebaikan yang kita buat ni sama ada nak tunjuk ke orang ke, nak tak tunjuk ke, nak sorok ke apa, ada 3 keadaan. Ada berapa? Ada 3 keadaan. Sama ada ibadah tu nak tunjuk ke orang ke nak sembunyi. Pasal ada setengah orang kan macam tu. Kata, Ustaz, kita ni benda-benda ibadah ni mana boleh tunjuk ke orang. Kita dengan Allah, kita kena sembunyi. Ibadah tak boleh tunjuk ke orang. Iya ke ibadah tak boleh tunjuk ke orang? Habis itu abang nanti tak lama Zulhijjah korban sembelih lembu dalam rumah. Bang, pasal apa? Sembelih dalam rumah. Nanti orang tahu saya ikhlas. Saya ada lembu. Engkau tumbang lembu 10 orang pun kena terajang. Seorang. Jangan masuk air sangat. Zaman masuk air ni ramai orang macam tu. Tapi janganlah banyak sangat masuk air tu pun. Dalam agama kita ada 3 situasi. Yang mana kata ulama, pertama, ada ibadah memang syariat dia memang kena tunjuk. Mau tak mau memang kena tunjuk pun. Kau nak riak tak riak kan memang tu kena tunjuk. Satu. Yang kedua, ada ibadah sangat dituntut untuk tak ditunjuk. Ada. Dan yang ketiga, ada ibadah ada waktunya elok ditunjukkan, ada waktunya elok disembunyikan. Agak tuan-tuan, apakah tiga apa orang panggil? 3 perkara tersebut. Pertama, ada ibadah disyariatkan memang kena tunjuk ke orang. Apa dia ibadah yang disyariatkan untuk tunjuk ke orang? Azan. Azan memang kena tunjuk. Oh tak tunjuk macam mana? Dia azan dalam bilik pejabat. Off pula tu mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya tak azan kan? Azan, tapi yalah kita tak nak riak kan. Kau dah kenapa? Azan memang. Dan azan ini pun salah satu daripada syiar ataupun ibadah yang kena dilaung dengan semangat. Dia ada dalam ibadah-ibadah harian kita ni, kena laung tu dia kena semangat walaupun ketika kita hati tengah down ke apa, tapi kena semangat. Apa dia? Siapa tahu? Pertama, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kan? Walaupun nama dia tak terpilih untuk tahun ni. Labbaik Allahumma, sambil keluar daripada pejabat tamu haji. Asyik pergi deposit duit raya anak. Nama tak naik, habis nak naik bila? 2087. Tulang jadi. Tak apa, talbiyah mesti mau semangat. Talbiyah kena semangat. Kan? Yang kedua yang kena sebut dengan semangat apa dia? Ni nanti sembahyang isyak. Ketika imam menyebutkan apa? Waladdallin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang melafazkan amin seiring dengan imam dan juga malaikat di langit, dosa-dosanya akan para malaikat minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Siapa? Orang yang menyebut amin dengan semangat. Lepas tu ingat tuan-tuan, amin kena sebut semangat. Saya tak tahu zaman saya budak-budak dulu semangat amin kan makin slow pula. Ke budak-budak tak datang dah sebenarnya. Dulu semangat amin, semangat. Semangat. Tapi apa-apa qiraat pun amin lah tuan-tuan. Apa-apa qiraat tu imam tu. Pasal kadang-kadang riwayat apa? Qalun kan? Waladdallun. Jawab amun. Nah, elok. Dalun jawab mesti amin. Pasal tu kadang-kadang ustaz-ustaz kita yang qiraat ni, yang terror qiraat ni, dia kena briefing dulu. Macam naik kapal terbang lah. Tuan-tuan, malam ni saya buat kelainan sikit lah ya. Yang bunyi wadduhe. Bukan awak tu orang Perak, orang botel kanan. Awak ni imam pula ada. Pasal qiraatnya. Jadi kalau wadallun jawabnya amin ya. Amin. Kalau tidak amun satu masjid, pening malaikat. Aduh, amun pula jadi. Lain pula. Dia pasal kalimah amin ni, amin tu bukan semata-mata bahasa Arab orang bukan Islam pun kalau dia amin. Dia sebut amin itu kan.
Kalau banyak. Tu lagi apa? Dilaungkan dengan semangatnya adalah termasuklah juga azan. Lepas itu azan laung mesti semangat. Orang yang laungkan azan ni suaranya tu hebat tak hebat, Allah akan ampunkan dosanya mada sautihi, sejauh suaranya. Maknanya lagi itu volume kasih habis, pusing habis. Allah tu. Sampai serembat tu. Suara masuk highway tu. Oh itu bagus tu. Kan. Jadi lagi azan kuat lagi bagus. Itu syiar. Lagi apa? Yang syiar untuk ditunjukkan, iaitulah termasuklah apa? Khutbah Jumaat. Khatib, dia kena semangat. Ittaqullah. Tu kena semangat. Jangan slow, ittaqullah slow. Setara kuat pun tidur, jadi kena semangat. Khutbah. Lagi apa lagi? Takbir raya, iqamah. Membaca bacaan-bacaan dalam solat yang jahar. Itu antaranya. Itu satu. Yang kedua, ada ibadah yang eloknya secara sembunyi. Apa dia? Iaitulah bacaan ketika rukuk maupun bacaan ketika sujud. Saya ingat tak pernah kot dengar orang baca kuat. Subhanallah azim hamdi. Macam kau seorang dia nak masuk syurga. Relax ah. Dia masuk isyak dah. Belum ya. Jadi tenang. Jadi jangan nak kuat-kuat sangat, walaupun saya ingat sebenarnya rezeki kita semayang sebelah orang macam tu sebenarnya. Rezeki tu maknanya benda payah dapat. Saya ingat tuan-tuan pun pernah jumpa orang macam tu. Pasal saya ingat kadang-kadang semayang di rumah kadang lagi tenang sebenarnya. Semayang di masjid ni banyak dugaan macam orang kita pun tak tahu planet mana mari. Kadang tu belum baca apa-apa lagi, baru takbiratul ihram. Allah. Nak bunyi bar tu 6 harkat. Bar. Tuan-tuan yang duduk sebelah tipu siapa khusyuk. Tak payah menipu. Dalam hati bila dia nak bar. Itu sampai baca Fatihah pun walau dah kita dalam hati yang duduk sebelah dia. Apa susah sangat nak sebut waladhdallin. Aku ni tak adalah pandai sangat tajwid ni, tapi payah sangat ma'arif ni sukun payah. Lama sangat dia lekat. Macam nak cuit dia bang. Waladhdallin dah senang. Gitu. Payah tuan. Jadi baca tu relax, tenang-tenang. Rukuk sujud tu baca tenang-tenang. Jangan duk kelang kabut baca nak kuat-kuat, nak menanding orang. Kita duk sebelah jadi rimah rasa. Ada cerita tapi tak apalah, lain kali lah. Tak apalah jadi cerita orang macam ingat itu yang kedua. Ada setengah ibadah sembunyikan. Yang masuk isyarat. Masuk ni beritahu lah saya ni jet lag, kadang duduk negeri tu negeri ni tak tahu dah waktu bila kan. Tu masuk dah. Macam pengumuman airport dahsyat nama masjid ni. Kan, penumpang ketujuan ke kota baru telah siap sedia untuk berlepas. Hebat masjid ni. Alhamdulillah jadi modal ni. Okey, silakan kita azan isyak dululah ya. Kemudian kita akan kembali menyambung selepas ini, dan jangan ke mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala La ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'as maqama mahmudul lazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbincangan kita malam ni dengan tajuk semua benda nak tunjuk. Itu. Dan saya mohon izin dari pihak masjid untuk menyambungkan sikit saja lagi bicara kita malam ini, ya. Tuan-tuan semua, tadi apa yang saya sebutkan adalah petikan daripada kata-kata Imam Al-Aiz Abdis Salam rahimahullah, iaitu kata beliau tiga bentuk ibadah, sama ada pertama disyariatkan untuk ditunjuk, yang kedua elok untuk disembunyikan, dan yang ketiga ada ibadah yang kadang-kadang elok sembunyi, kadang-kadang elok ditunjukkan. Apakah ibadah tersebut? Banyak, tapi ringkas untuk kita fahamkan bersama ada dua. Pertama sedekah, kedua dakwah. Pertama sedekah, kedua dakwah. Itu. Ada waktunya elok untuk secara terang-terangan, ada waktunya elok untuk disembunyikan saja. Kalau sedekah tu maknanya tuan-tuan nak bagi sumbangan terang-terangan tu terpulanglah, bagi buat mokcek, bagi macam kita dah terangkan tadilah. Atau waktunya kita nak bagi sembunyi-sembunyi. Sebab kadang-kadang tu ada orang dia risau, saya ni tak boleh ustaz, saya ni mudah sangatlah teriak. Saya bukan nak, saya teriak. Teriak, bukan teriak tu, teriak. Jadi saya takut. Jadi saya bagilah hamba Allah semua. Kan? Jadi itu yang nak kena macam tu. Yang kedua, kata ulama, ada ibadah elok kadang-kadang terang, kadang-kadang sembunyi, iaitu namanya dakwah. Dakwah ni ada waktunya terang-terangan macam ni, buat live, kamera pacak, tuan-tuan pun datang dengar semua gini. Ada waktunya dakwah ini elok secara sembunyi-sembunyi. Biasanya dakwah secara sembunyi-sembunyi ni lebih kepada privacy lah, maknanya kita nak menjaga air muka, nak menjaga aib seseorang, tapi tetap nak tegur dia, tapi takkan nak cakap depan semua orang. Kita panggil dia mari bilik imam ke, kita masuk dalam jap boleh? Kan nanti lepas main syak, lepas main sunat, jumpa jap di bilik imam boleh? Jadi secara tertutup. Kita segan, dia orang lama, orang dah berumur, kita pun
minta maaf sangat-sangat saya terpaksa cakap, jemaah lain pun dah mula bercakap, jadi saya faham kedudukan Haji dengan ayah saya member. Saya ni pangkat anak dah, tapi saya tanggungjawab. Memang budak ni beraluh betul lah. Tak tahulah buat apa ni, suruh papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu, misak pisang, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi bawa mati, ambil galah tolong juluk. Berpantun lah. Sampai Pak Haji tu, kau nak cakap apa ni nak? Kau nak cakap, punyalah dia beraluh, dia segan. Saya ni segan betul ni. Cakap lah apa benda. Awak rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tu. Banyak lengkang-lengkok, straight to the point lah. Come on, sekarang zaman TikTok orang straight saja. Okey, Pak Haji punya kain plekat sering dimakan punggung. Jadi saya terpaksa bagi tahu tu je lah. Dan Pak Haji tak sedar. Tak faham tuan-tuan eh? Kan? Kain Pak Haji tu sering dimakan punggung, faham tak? Jadi punggung Pak Haji makan kain plekat. Jadi saya risau, takut ada budak-budak buat swipe card. Jadi saya risau ada orang budak-budak ni, maaf sekali saya minta maaf. Saya takut Pak Haji terasa. Jadi ramai orang suruh wakilkan saya tolong cakapkan. Ini saya nak cakap pun saya malu ni. Boleh ikut je. Apa susah. Dia tarik. Orang tua dia tarik lah. Jangan disuruh cium pula. Saya faham sebab orang datang masjid ni hampir 70% tak pakai seluar dalam, saya tahu. Kan? Jadi bila insiden macam tu benda biasa. Tapi bila dia berlaku secara berulang kali, sebab gajah duduk kan, gajah tersepit pun dia macam-macam. Jadi benda tu kita kena begitu kesian kat dia. Orang kan, kalau orang lelaki ni biasa kadang macam tu lah. Zip tak tutup, macam tu lah. Zip tak tutup, zip tak, oh iya ke? Sorry, dia tarik balik lah. Jadi kita maruah dia kan, jadi kita segan pula. Orang perempuan ada lah isu masing-masing kan, jadi kita segan nak beritahu kan. Jadi tapi dakwah tetap kena beritahu. Ni saya bagi contoh ni, contoh yang ni sangat, banyaklah benda-benda lain. Dia jadi imam, surah Fatihahnya, tajwidnya longgar ke apa, cakap belakang lah. Jangan sembuh di depan-depan orang, jangan. Dia pun ada maruah, dia pun ada ni. Sahabat Nabi SAW duduk ramai-ramai, Nabi perhati je seorang tu. Tak apalah, orang tu berlalu pergi apa, Nabi bagi tahu dengan sahabat seorang, nanti bagi tahu dia dekat baju dia ada za'faran, ada tinta, ada dakwat sikit tu. Nanti bagi tahu dia, takut dia tak perasan. Benda kecil je pun ada sikit je. Tapi Nabi tak nak apa tu, baju tak basuh lah, contohlah. Tapi Nabi dia jaga bahasa hadis pun tengok, Fulan bin Fulan, mana Nabi sebut orang tu, kecuali lah Mamat tu memang cari pasal sungguh, Fir'aun, Qarun, nak Fulan apa lagi, memang jahat pun, memang Quran pun sebut kan. Itu jadi dakwah sedekah ada waktunya terang-terangan, ada waktunya sembunyi-sembunyi. Jadi bagi mana-mana orang, jemaah sekalian, yang mungkin kadang-kadang terperangkap dengan perangkap syaitan, yang mana kita baru nak buat baik, tiba-tiba terlintas dalam hati, ria. Jadi kita janganlah bimbang. Sebab saya takut setengah orang, apabila dia dimomokkan dengan istilah ria tanpa pemahaman yang betul, akhirnya satu amal soleh pun tak nak buat. Asal tak pergi masjid? Nah. Tapi bila sampai depan tangga masjid tu, dia ada rasa, riak kan? Riak tu yang saya start motor balik tu. Alamak kau. Mudah sangat je. Kan? Kata Haji, dulu Ramadan rajin baca Quran ni, masuk Syawal tak nampak. Saya bukan tak nak baca Quran Ustaz. Saya bau member sebelah, macam musabaqah, macam Quran time. Sedap lah. Saya bau dia dah macam tu macam ni, saya pun sadaqallahul azim. Ustaz tak baca? Riak. Takkanlah semudah itu. Letih. Saya sebenarnya isu ini mungkin ramai tertanya-tanya. Jadi kita mudah faham ginilah.
Imam Al-Ghazali rahimahullah hujjatul Islam. Kata Imam Ghazali mudah ya. Dia kata kita adalah amalan ni. Memanglah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, betul. Buat amal apa ikhlas, betul. Tapi dia kata setiap Imam Ghazali kata apa-apa amalan kita buat biasanya di permulaan ikhlas tu tak datang lagi. Namun itu bukanlah alasan untuk tak beramal langsung. Kata Imam Ghazali, buat je dulu. Bahasa kita redah ya, buat ya. Lama kelamaan ikhlas atau manisnya keikhlasan itu akan timbul dalam hati. Ini belum buat, belum apa, baru nak start kata riak dah letih macam tu. Tak apalah, saya ingat ramai tak faham. Macam ni lah tuan-tuan. Banyak makan lemang kan. Dia macam ni. Macam contoh, orang yang laungkan, saya ambil ibadah yang show off lah, yang show off ni. Kalau wirid, selawat, seorang orang kan tahu ni, yang orang tahu ni. Yang rare lah, rare. Azan. Orang yang laungkan azan tu, ya mesti, yalah sikit sebanyak kan, bila dia laung azan tu, suara dia bergema kan. Taman Sutera, dengar suara dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, dalam hati, ish, macam Mekah. Macam Syekh Alimullah aku ni, oi, ni. Astaghfirullah, riak. Tengah doa asyhadu an la ilaha illallah tu dalam hati, oh riak ni. Allah. Tak sempat hayya ala solah. Tuan-tuan, setakat ni je lah azan saya. Sebab saya rasa saya ni riak dah ni. Kalau saya riak, kalau saya azan tak dapat pahala, baik saya berhenti lah tuan-tuan. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Dia berhenti, tutup mic. Janganlah macam tu. Kalau semua orang berperangai macam tu, syaitan bertepuk tangan, bagus. Bagus. Kata Imam Ghazali apa tadi? Apa amalan kita buat, kalau ada rasa macam tu datang singgah di hati, nak tunjuk kat orang, macamlah suara kau sedap sangat, macamlah kau tu sangat semayang duduk-duduk. Nak tunjuk kat orang, itu permulaan saja. Lama engkau dah tak ada riak lagi dah. Kau akan syok. Orang yang laungkan azan, saya ingat baru pertama kali kita suruh dia jadi laung azan ni, saya ingat mungkinlah sikit-sikit dia ada, sikit lah dalam hati lah. Habis-habis ni pula dalam grup surau, grup masjid, suara macam TV lah. Sedap, esok subuh boleh ikut. Nak kan. Tapi kalau dah 30 tahun dia azan, riak lagi ke? Letih nak riak sampai 30 tahun. Hari-hari nak riak, tak ada dah. Dia dah datang satu perasaan tanggungjawab. Kalau tak buat, rasa tak syok tu. Saya ada member, memang dia suka azan. Masjid suka, dia suka relawan. Orang muda, dia suka. Dia suka azan. Musafir dengan dia sampai RNR punya surau pun dia azan. Dia azan, dia memang dia syok. Dia rasa, sampai dia pula gerisah, tak azan lah. Memanglah surau RNR nak azan. Dia yang pergi azan. Shopping mall punya surau, dia yang azan. Dia jadi seronok. Orang macam tu nak ditanya soal allowance, dia sudah manis. Macam tuan-tuan ni semua yang datang majlis-majlis ilmu ni, tuan-tuan memang tabiat suka datang majlis ilmu. Marilah ustaz apa pun, ustaz TV ke, ustaz CCTV ke apa, memang inilah orangnya. Tuan-tuan percayalah, ini je lah orang dia. Pergilah mana-mana ustaz tu datang, pergi ramai-ramai sana. Dia akan wave dia sama. Sebab hati rasa macam tak kena. Kalau aku tak, macam ada yang tak kena. Aku tak pergi majlis ilmu, apa tu hati aku. Itu orang dah sampai manisnya ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dapat. Amin. Walaupun tapi tuan-tuan janganlah pula tentang kita dah ni, jangan menggalakkan perasaan yang kadang-kadang singgah tu. Balik daripada masjid, jumpa kawan-kawan di kedai lampu warna-warni tu, kedai tom yam tu. Jadi member-member pun tanya, Assalamualaikum, Allah, salam sikit. Hebat. Kadang kawan-kawan yang menganjing ni ramai. Yang lepas tu dia pun tanya kita, oi, dari mana ni? Dari mana? Soalan dia bagus. Dengan serban, dengan kopiah, dengan jubah, dia tanya dari mana? Takkan kedai urut tapak kaki kot. Tapi tak apalah, dah dia tanya kan, mesra.
Tapi jawapan tuan-tuan kena hati-hati sikit. Oh Syekh, dari mana ni? Dari syurga. Bukan macam ni semua ni, tak ingat mati. Ni, uban penuh kepala. Ini uban tak ada rambut pun tak ada. Bulat dia. Tak ingat mati. Ni. Habis. Habis. Dia kalau setakat perasaan singgah je tak apa lagi. Jangan. Dan lagi satu tuan-tuan, apa amalan kita buat, habis setakat kita, serah pada Allah untuk menilai. Janganlah tuan-tuan duk membangkit-bangkit. Dia kadang daripada perasaan yang sikit-sikit nak datang riak, boleh datang ujub. Ujub ni, orang panggil apa? Angkat bakul lah. Angkat, berasa bagus apa. Masjid tahniah, Alhamdulillah. Ni cerita masjid lain lah kadang tu kan. Kadang buat program bagus, ada masjid kadang buat karnival, jamaah bagi sokongan, bagus. Dan kita pun tanya, Syekh, macam mana intan boleh masjid ni karnival intan, macam mana boleh kata jemaah semua datang apa ni semua. Kadang jemaah ada, ya kita faham jemaah ada yang fahaman dia macam ni, tapi boleh ni macam mana intan buat Dia sebenarnya Syekh, kita tak apa lagi, mungkin ada orang memang style Jalaluddin Hasan. Dia memang macam tu sebenarnya. Dia kita faham Megah Holdings dan Berhad kan. Tak apa. Tapi ayat hujung tu yang kita tak suka. Awal-awal tu okey lagi. Dia kata, kita ustaz, kami kumpul geng-geng ni semua, kita buat meeting tiap-tiap malam, kita bagi tahu jemaah, kita buat program non-stop, kuliah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua kita buat, kadang forum perdana panggil ustaz luar, mau okey. Tapi ustaz, alhamdulillah yang kami buat sini semua okey. Nak harap AJK lepas, harap yang tu ujub. Betul tak? Pernah dengar tak mulut-mulut cakap macam tu? Buat benda bagus, ahlan wa sahlan, silakan, bagus. Tapi jangan memperlekehkan orang lain. Kadang-kadang syaitan bijak. Dia dah tahu kita buat amal soleh meningkat, melangit, bagus semua. Dia selit dalam hati kita. Bagus korang, harap yang dulu. Yang dia cakap. Dulu-dulu orang pencen, orang lama, apa pun tak ada. Maghrib isyak tak ada apa, sembang di tangga merokok dahsyat, kondem orang lama. Tak boleh. Hati-hati, dia punya risiko tu sangat. Kita kadang di rumah sendiri tak pernah pun bangun sembahyang tahajud, tak pernah pun. Balik rumah mak mentua dandan bangun tu. Kuat pula tu takbirnya. Allahu Akbar. Bismillah. Mak mentua lalu tepi bilik menantu dia, Allah bagusnya semayang. 4 pagi semayang, Allah bagus. Mak mentua dia bangun tengok kencing mana. Jadi malam-malam kan bangun kencing. Lalu tengok bagusnya. Isteri datang, kenapa mak? Laki kau bagus betul abang semayang isyak tu. Loh, 4 pun semayang. Biasanya abang tu isyak dia 5 minit lagi nak subuh. Ni kira awal mak ni. La ilaha illallah. Abang tu punya wuduk isyak sekali dengan subuh. Dia jamak sekali mak. Teruk lagi kau ni, menyesal pula aku. Dia ada macam tu. Dia hatilah tuan-tuan. Dia apa-apa hati lah. Tu penting. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita bahawa dalam hidup 3 perkara akan menjahannamkan kita. Ingatlah tuan-tuan. Salasun muhlikatun. 3 perkara akan menjahannamkan hidup kita. 3 perkara ini, baik lelaki, baik perempuan, baik ustaz, tak ustaz, orang awam, siapa pun ingat. Nabi pesan 3 perkara ini buat rosak hidup. Apakah 3 perkara ini? Pertama, syuhun muta'un. Apa makna syuhun muta'un? Keterlaluan kedekut. Dia setiap orang ni ada kedekutnya. Tapi orang ni, mamat ni, dia punya kedekut luar biasa. Gaban punya kedekut. Kedekut sungguh. Jenis mari anak-anak ni mohon sumbangan. Assalamualaikum pakcik, mohon Ramadan. Ramadan nanti datang balik. Ramadan. Budak tu kira Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Lama kau tunggu lah. Ui, memang ada. Tak Ramadan memang pakai tak sedekah lah. Memang ada.
Kalau jenis tuan rumah pun banyak macam tu. Saya ingat tuan-tuan pun pernah jumpa. Pernah kan tuan-tuan rumah yang kita bersembang dengan dia kat sejam. Sejam kita bersembang dengan dia apa pun tak ada atas meja. Pupuk lekor ke naga, tak ada. Lama sembang. Kita pun kadang kan, kita pun buat batuk apa? Macam bagi isyarat. Buatlah batuk-batuk TB, bronkoli, bronkitis apa tu. Tahu tuan rumah tu cakap apa? Sekarang ni kemarau. Saya pun malam-malam kering tekak. La ilaha illallah, memang tak faham. Ini Pak Haji ni dengan ayah Cikgu Murni sama. Sama, lain cakap, lain faham. Jadi janganlah kedekut sangat. Kita masjid pun sungguh pun dah indah tersergam macam ni, bukanlah bermakna sumbangan kita berakhir. Jom, Ustaz Bahtiar pun dah war-warkan tadi, ada sumbangan, ada apa untuk korban ke apa, masuk tu lah, ambil bahagian, sertai tuan-tuan. Satu. Yang kedua, wahawan muttabaun, keterlaluan sangat mengikut hawa nafsu. Nafsu ni macam-macam, nafsu mata, nafsu perut, nafsu makan, nafsu cakap. Keterlaluan ikut, berasa nak cakap, jenis macam orang tak ada iman. Orang ada iman ni lain kan, dia tengok Facebook ke, dia tengok apa, dia astaghfirullahalazim. Dia macam ada break sekejap. Astaghfirullahalazim. Ada astaghfirullah dulu. Dia mulut tu dia tak laju sangat. Kan payah pula bagi contohnya, tapi tak apalah. Dia nafsu tu dia terlalu ikut sangat. Kalau kata nafsu makan ni, Allah, segala yang viral semua dia terekam dulu. Semua yang viral, kopi gantung perlis viral, nasi lemak anak dara, ibu tunggal janda, semua dia balut. Teh tarik boba, ya Allah. Minggu depan cek gula tu dengan doktor tu. Teh tarik boba lagi siap, ya Allah. Nafsu jangan terlalu ikut. Dia terlalu ikut ni, Nabi kata, Jahannam hidup kau nanti. Hidup kau rosak nanti, jangan terlalu ngikut sangat. Tengok pun baca berita, oh comel. Kadang ada orang tengok berita muka senyum. Padahal berita tu gempa bumi. Macam mana dia boleh senyum? Abang kenapa awak senyum tengok berita tu? Tu gempa bumi awak tahu. Tak adalah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kau kekuasaan Allah yang mana? Dia kata orang masjid ni banyak modal sebenarnya. Tu saya risau juga kadang ni. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Orang yang akan rosak hidup dia adalah orang yang berasa takjub dengan diri dia. Dia berasa hebat. Aku ni gaji tak adalah besar mana, tapi bulan-bulan bagi duit kat mak aku. Pah aku. Harap yang sulung, niaga bisnes hebat. Ni kau yang bagi. Dia berasa hebat diri dia, berasa kagum. Kadang tu ada jumpa Pak Haji ni, orang lama-lama ni suka kadang kita jumpa kerenah macam-macam. Kadang nampak ada seorang Pak Haji tu badan sihat, rajin datang semayang sah depan, wangi. Ji, sihat je ya. Haji, mana parking motor mana? Apa motor Ustaz? Ini kaki ni. Ni kaki ni. 78 ni. Kuat. Ustaz buncit apa badan melengkung apa. Sakit masuk hospital ni. Dalam hati aku orang tu ni menyesal pula, puji memang. Tapi dah meninggal dah. Dah meninggal dah. Tak sungguh meninggal dah. Jangan sombong. Cakap tu bunyilah sikit awak tu orang masjid. Cakap tu dah sikit-sikit tak apa. Sikit tak apa. Janganlah episod tu banyak sangat. Bang, kita pula buncit apa. Oi. Padahal yang belanja makan dia. Betul. Jangan berasa hebat diri dah. Kita tak ada apa pun. Saya bercakap pasal habis sini ya. Meninggal sama tuan-tuan. Kita sama sahaja. Bezanya cuma Allah tuan. Kaki karaoke kan boleh sambung lah. Saya tahu. Ingat duit qasidah sangat kan. Tak apalah tuan-tuan. Apa-apa pun dalam hidup, jagalah hati masing-masing. Insya-Allah apa yang kita buat Allah akan redai kita bersama. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa dan moga-moga Allah berkati pertemuan kita dan ilmu yang kita dapat ini sama-samalah kita sampaikan dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, kurniakan kami rezeki yang baik, dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Rahmatilah buat seluruh ahli jemaah Masjid Taman Sutera ini ya Allah, seluruh ahli jawatan kuasanya ya Allah. Kurniakanlah kasih sayang yang berpanjangan dalam hidup mereka ya Allah. Kurniakanlah rahmat-Mu buat para penyumbang-penyumbang, buat orang-orang yang suka bersedekah dan tak pernah lokek akan hartanya ke jalan-Mu ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kurniakanlah mereka kebaikan dunia dan akhirat. Kurniakanlah hidup mereka beroleh anak-anak yang menjadi penyejuk di mata, penenang di hati ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada sikit pengumuman. Saya malam ni saya ada bawa ada buku kalau siapa yang berminat ada di luar sana. Tapi buku saya tak lawan buku Ustaz Bahtiar lagi hebat lah. Tapi buku saya ni adalah himpunan koleksi ceramah-ceramah saya. Saya kan suka bagi poin-poin-poin, jadi saya bukukan. Jadi siapa yang berminat nanti ada di luar sana. Minyak kasturi kijang pun ada bawa kat luar tu, biasa online. Malam ni kita bawa, siapa yang ni boleh ni lah berurusan di luar. Cuma yang satu di tangan saya ni saya nak hadiah kat tuan-tuan lah, satu ni je lah. Tapi siapa yang dapat jawab soalan dengan betul, kita buat kuis sikit Sebab dulu pun saya belajar kuis, jadi saya suka bagi kuis. Okay, tuan? Siapa dapat jawab betul, kita bagi. Sila sebutkan 3 payah. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Oh, senang sangat, senang-senang. Ramai nak angkat dah. Okey. Sila sebutkan 3 jenis ibadah. 3 jenis ibadah yang disyariatkan untuk tunjuk. Adik. Ni baru masuk Jawi ke apa ni? Ya, sila. Okey, ya. Jawab ada. Azan, iqamah dengan lafaz amir. Bagus dia, alhamdulillah. Tahniah ya. Jadi juri awam setuju. Tahniah Dina. Hadiah sunat. Dah sunat belum? Berapa kali? 2. Oh, sekali. Okey. Saja. Okey ya. Yang lain apa ada di luar sana ya. Jadi dan terakhir saya mohon semua doakan, insya-Allah saya akan berangkat haji tahun ni 21 Jun insya-Allah. Moga-moga pergi balik selamat sihat dan beroleh haji yang mabrur insya-Allah ya. Dan juga bakal-bakal haji kawasan ini juga Allah permudahkan urusan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.